Okay. Alright. Okay. Alright. Okay guys, selamat kembali di dalam rancangan Byros TV. Sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. So, sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor dan saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan juga saya tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. So, apa khabar guys? How was your day guys pada hari ini? So, seperti biasa, di awal minggu kita nak mencari possibility yang bakal berlaku pada minggu ini. Okay? So, harapnya korang berada dalam keadaan yang baik dan dilimpahi rahmat Allah Azza wa Jalla selalu. Okay? So, tanpa pembuangan masa lagi, kita nak dengar podcast dari Dan Dola untuk kita mencari lah. Okay, so saya nak bagi tahu kepada anda yang baru dalam bidang trading ni, saya nasihatkan untuk anda baik berhenti je trade ni sebab saya tak nak nanti korang duk salahkan pihak tu lah, salahkan inilah, macam-macam lah korang So, jika korang berkeras juga nak belajar, make sure ada basic lah. Okay, so dekat channel ni saya banyak cerita pasal tentang analisa yang live lah. Saya cerita pasal analisa yang belum jadi. So kalau tak jadi tu sebab apa, saya banyak cerita benda-benda macam tu lah. Okay, so harap komen yang murni-murni je pada korang semua. So harap korang semua sihat dan dilimpahi rahmat. So tanpa membuang masa lagi, let's go. Kita tengok apakah berita terkini daripada Dan Dola. Kita nak dengar lah daripada Dan Dola. Apakah reaksi daripada USD. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita nak dengar apa cerita. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersama Dan Dola dalam Sembang Intraday. Okey, kita nak sambung lagi bagi membuka dagangan pada minggu ni. Jadi macam biasa kita nak dengar ulasan pergerakan pasaran di awal minggu. Tapi macam biasalah, di awal minggu ni pergerakan harga kita jangkakan biasalah. Memang di sesi Asia blok tu pergerakan harga masih lagi perlahan lah. Jadi kita dikejutkan dengan sedikit pengukuhan US dollar pada pembukaan dagangan minggu ini. Tapi kalau kita imbas balik, US dollar prestasi dia pada minggu lepas sepanjang minggu agak bercampur sebenarnya. Tapi lebih kepada kita lihat agak suram lah. Nampak agak melemah, meleset lah berbanding jangkaan yang US dollar untuk mengukuh. Selepas mesyuarat FOMC baru-baru ni, kita lihat dapat petunjuk yang hawkish, di mana Bank Pusat Amerika Syarikat Federal Reserve Fed telah meningkatkan kadar faedah dan kita jangkakan akan ada beberapa lagi kenaikan kadar faedah untuk setiap baki mesyuarat FOMC sehingga ke penghujung tahun ni dan mungkin bersambung sehingga tahun hadapan tahun 2023. Jadi kita jangkakan US dollar ni sepatutnya akan mengukuh. Tapi kalau kita lihat pergerakan harga pada minggu lepas agak suram lah buat US dollar. Okey, tapi pada awal minggu ni kita nampak US dollar sedikit mengukuh pada pembukaan sesi Asia ni disebabkan laporan sekatan ataupun lockdown di Shanghai. Sebab baru ni pun kita dah mula dapat laporan berkenaan tercetusnya semula panik coronavirus di China. Jadi kita dah dapat petunjuk yang mungkin penularan coronavirus di China ni akan lebih membimbangkan lah. Sekarang ni di awal minggu ni pula dapat laporan Shanghai dah mula laksanakan lockdown dia
di beberapa tempat kawasan penting. Jadi Shanghai ni pun antara lokasi penting juga, antara tumpuan ekonomi lah di China. Jadi memberi kesan sikit lah kepada pergerakan harga, pergerakan saham juga di sesi pasaran Asia pagi ni. Jadi sedikit sentimen risk off, agak berisiko, jadi memberi sokongan kepada pergerakan bagi matuan US dollar sebagai safe haven. Jadi kita lihat US dollar pada pagi ni sedikit mengukuh lah. Tapi masih awal lagi untuk kita lihat arah pergerakan lanjut harga. Jadi kita lihat sikit pergerakan harga pada carta euro US dollar. Jadi harga susut semula di bawah paras 1.1 dolar. Kita jangkakan sebelum ni kalau harga naik lebih tinggi ke arah paras tu, mungkin akan memberi isyarat untuk perubahan trend bullish semula. Tapi sebaliknya kita lihat penurunan semula harga di bawah paras 1.1 dolar ni mungkinlah akan memberi petunjuk untuk harga menyambung semula trend bearish sebelum ni. Jadi kita jangkakan penurunan harga pada minggu ni akan menuju ke zon sekitar 1.09 dolar dahulu. Sebelum penurunan lebih rendah akan menuju ke zon support sekitar 1.08 dolar. Sebaliknya jika berlaku kenaikan harga yang berjaya melepasi semula paras penting 1.1 dolar, mungkin akan menuju ke paras rintangan sekitar 1.113 dolar, ataupun lebih tinggi lagi akan menuju paras 1.12 dolar. Para tumpuan sebelum ni juga macam biasalah akan diuji. Okey, kita beralih pada carta GBP USD pound dollar. Juga penurunan harga kita lihat pada pembukaan sesi pasaran Asia pagi ni. Jadi harga dah susuk semula di bawah paras 1.32 dolar pada penutup dagang minggu lepas lagi. Dan sekarang ni harga dah bergerak sekitar 1.315 dolar setakat jam 10.50 pagi ni. Jadi kita jangkakan mungkin penurunan lebih rendah harga jika diteruskanlah, mungkin akan menuju sekitar 1.31 dolar, akan menjadi support awal lah untuk harga sebelum penurunan lebih rendah. Mungkin dituju semula pada support 1.3 dolar. Sebaliknya jika berlaku kenaikan harga pada carta GBP USD ni, kita jangkakan zon rintangan pada sekitar 1.33 dolar. 1.33 dolar yang menjadi tumpuan pada lonjakan minggu lepas dan juga menjadi halangan lah sebelum harga susut semula pada minggu lepas. Jadi paras tu akan jadi tumpuan lah 1.33 dolar. Kalau boleh pergi tinggi lagi lepas daripada rintangan tu, mungkin boleh menuju pula sehingga 1.34 dolar. Kita lihat, tengoklah macam mana. Tapi untuk pound, mungkin awal minggu ni tumpuan akan diberikan kepada ucapan oleh Gubernur Bank of England Andrew Bailey pada sesi Eropah kejap lagi. Okey, jadi untuk beberapa data ekonomi penting, kita akan beri tumpuan. Yang paling utamanya adalah pada penghujung minggu ni, iaitu laporan data pekerjaan NFP Amerika Syarikat yang akan memberi kesan kepada pergerakan bagi matuan US dollar lah. Tapi sebelum menuju ke penghujung minggu ni, mungkinlah ada beberapa data-data penting yang data pertumbuhan ekonomi lah, data KDNK beberapa seperti di di UK juga akan menjadi tumpuan lah. Nah, kita tengoklah beberapa data ekonomi lain juga yang akan mempengaruhi pergerakan harga. Jadi macam biasa di awal minggu ni, pergerakan harga kita jangkakan masih lagi perlahan, mungkin akan mencari rentak lebih awal dulu. Dan kita nak tengok lagi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pergerakan harga lah dalam pasaran. Jadi itu saja dulu ulasan pergerakan pasar. Okay guys, so kepada anda yang baru menonton, selamat datang ke Biros TV. So, saya ingin kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. So, saya hari ini pula, seperti yang kita dengar tadi, satu ulasan dari Dan Dollar yang kita boleh nampak, kurang lebih boleh nampak lah, kita boleh dengar yang kebanyakan pelabur sekarang tengah takut. Pelabur tengah takut untuk duduk dekat tempat lain, so diorang mencari asset safe haven. Okay, so kita boleh lihat pada pagi ini pasaran US dollar agak mengukuh. Okay, so jom kita tengok chart. Okay, so pada pagi ini dia terus strike ke atas. So kita boleh jangkakan yang pengukuhan ni akan berterusan lah.
daripada apa yang Dan Dola cerita tadi tentang Shanghai China tu. So possibility dia akan buat hype yang baru. Kita tak pasti lagi. So masih awal lagi lah untuk kita predict benda ni. Okay. So kalau dia melepasi ketinggian yang baru, InsyaAllah lah, gold akan fly, EU akan drop habis. Okay. So kita teruskan dengan melihat pasaran Euro USD. Okay. Dekat daily masih lagi downtrend. So kita teruskan dengan time frame H4. Okay guys. So saya menjangkakan, kita buat kasih clear dulu. Ya Okay. So kita boleh lihat dekat sini, dia membuat satu low yang baru, which is kita boleh lihat lah kat sini dia ada satu cubaan untuk break ke bawah. Okay. So ini adalah satu tanda di mana possibility pelabur lari ke asset safe haven. Okay. Sebab diorang takut kan pasaran stock market pun sekarang tengah merah. Yang kita boleh lihat dekat pasaran global sekarang, minyak, gold, silver, itu semua tengah hijau lah sekarang ni. Okay. Okay, so kat mana kita nak cari tempat-tempat untuk kita masuk? Okay. So saya saya menjangkakan yang saya nak masuk dekat EU juga. Kita going for short lah. Okay, reason seperti yang kita bincangkan tadi. Okay. Sini ke? Okay, kita kena tengok hati-hati guys. Sebab yelah, kita tak nak kena SL kan. Kalau boleh tak nak lah kena SL. Kejap bagi saya masa sikit untuk kita membuat keputusan yang betul lah. Okay. So sini kot. Sini okey. Ataupun jap, kita taruh trend line dulu. Betul ke? Okay. Okay, so kita letakkan stop loss lebih kurang 25 pips lah. Okay. Kita besarkan sikit. Dan TP kita sekadar kita di time frame H1. Kita ambil TP dekat situ lah. Dia boleh jadi terus drop guys, sebab dia dah sentuh pun kawasan ni. Kita tanda dulu. Okay. Dia boleh jadi lah. Boleh jadi dia terus drop. Dan possibility mungkin juga dia ambil kat sini lah. Okay. So itu adalah keputusan saya. Kita going for short untuk EU. So boleh jadi ambil atas sikit pun boleh kot. Ambil atas sikit. Tapi stop loss jangan lebih pada 30 lah. Kita letak 30 lah senang. Okay. So kita TP insyaAllah dalam 60 pips untuk EU. So reason dia kita dah bincangkan tadi. Okay. So kita teruskan dengan GU.
So ni last week punya. Kita kasih clear. Okay, so GU kita dah nampak ada satu low baru kat sini. Okay, yang seperti korang boleh lihat, dia membentuk satu low yang baru. So kita menunggu untuk dia pullback lah. Okay, pullback ni boleh jadi esok lah. Kita nak pastikan juga lah, besok kena tengok berita juga, apakah reaksi news. So kita tunggu dia naik kat kawasan mana Tengok H4, time frame yang lebih besar. Okay. Yep. Okay, daily. Apa yang ada dekat daily ni? Baik. So dia masih membentuk downtrend dekat daily. So kita follow trend je lah. Dekat mana tu? Dekat mana tu yang paling susah sekali, guys. Okay. So saya menjangkakan yang EUGU akan drop pada this week. So pada scalper, mungkin scalper payah pandai lah korang, sebab scalper agak dia punya pergerakan dia cepat kan. So saya intraday je. So saya mencari dekat kawasan tapi kalau dia buat high baru pun bahaya juga. Okay, kita ambil kat kawasan sini. Sama ada TP atau SL je. Tak payah serabut. Harap-harap tak SL lah. 30 pip dah lah SL. So kita TP dalam 83 pips, InsyaAllah. Kita tanda betul-betul. Ini hanyalah prediction je, guys. Dia boleh berubah mengikut masa lah. Kalau berita keluar positif, dia akan follow lah kita punya analisa. Tapi kalau berita keluar negatif, dia akan strike langgar SL lah. Itu je lah. Okay. So pergerakan masih slow lagi. So chill lah. Baru hari Isnin, besok-besok boleh cari lagi. Okay. So kita teruskan dengan gold. So kalau EU dengan GU ni drop, possibility gold akan strike ke atas, sebab dia adalah asset safe haven. Yang kita boleh dengar tadi, sekarang ni Shanghai buat lockdown di beberapa kawasan utama dekat China. So maknanya pelabur-pelabur ni takut, guys. Dia orang takut, so dia akan lari ke asset safe haven. Macam tu lah. Asset safe haven seperti gold dan juga Dolar ni DXY ni lah, dollar index. So kita dah tahu tu, kita nak cari peluang lah, kat mana tempat yang sesuai untuk kita masuk gold ni. Okay. So dekat kawasan sini kita dah dapat lihat ada satu rally base rally. Mungkin itu adalah kawasan yang terakhir dia akan singgah. Mungkin juga. Tapi kalau price membuat low baru, tak logik lah untuk dia naik kan. So kita menantikan. Saya rasa inilah kawasan dia, sebab dia adalah rally base rally. So kita lukis dulu jap. Mana dah lupa. Okay, kita call out dulu kat sini. Okay. So kalau nak kepastian yang lebih best lah, orang kata nak sedap sikit kan, tunggu je H4 buat satu bullish engulfing dekat sini. So kalau H4 buat bullish engulfing lagi
lagi sedap lah orang kata kan. Tapi kalau nak tunggu bawah sikit pun tak boleh. Tak ada hal pun nak tunggu bawah-bawah sikit kan. Sebab gold ni dia punya pergerakan dia tu kan, kita macam ya tak ya je kan. Okay. Sekejap saya clearkan sekejap. Okay. So gold ni kita cari buy lah. Kalau saya lah. Tak tahulah korang punya analisa macam mana. Okay. Kita going for long, short pula, long position untuk gold. Okay. Mungkin dia punya SL besar sikit lah untuk gold ni. Dia punya SL pun besar. Dan dia punya TP pun agak besar juga. Sekejap saya nak mencari kawasan-kawasan yang sesuai untuk saya letak. Okay. Kita nak tengok okay tak? SL kecil je guys. Tapi make sure bawah ni lah, bawah kawasan ni, harap-harap dia tak ada spike shadow yang panjang lah. Okay. So kita merisikokan setup ni dalam 56 pips dan reward lebih kurang 300 lebih. Okay. Untuk sepanjang minggu bukan sehari Saya tak ada cerita sehari boleh dapat 300 pips, 1000 pips seperti apa anak-anak trader, tak adalah. Itu semua mengarut lah bagi saya. Tak tahulah kalau korang percaya kan. Tapi saya tak percaya lah benda tu kan. Okay. So ini adalah kawasan yang kita dah decide untuk masuk. Yep. Saya nak tanda betul-betul supaya okay. Okay. Okay, so SL kita lebih kurang 56 pips lah. Macam tu lebih kurang. Okay. So kita nak tengok last one. Yap, nak tengok betul ke semua. Dah masuk EU dah masuk. GU dah standby. Okay, kita nak tengok last one. Ni semua pair-pair yang saya selalu tengok ah. So kalau korang ada pair-pair yang nak saya tengok, boleh komen. Okay. So kita teruskan dengan GJ. GJ kasi clear dulu. So GJ pun dia buat hype baru. So kita follow je trend dia. GJ pun buat hype baru. Tapi hati-hati dia agak tinggi lah. Dia agak tinggi lah. So korang kena hati-hati. Jangan sampai terciduk. So GJ. Ya So ini adalah kawasan previous price dia. So dia membuat kenaikan yang baru, iaitu higher height yang baru. So kita tunggu je dia turun balik kat kawasan sini. Okay. So situ adalah kawasan kita panggil dia sebagai Rally Base Rally. Okay, inilah benda-benda yang saya selalu tengok lah dalam chat kalau saya nak masuk. Tapi kadang-kadang dia tak respect juga. Tu kena pandai-pandai lah. Untuk apa namanya ni? Untuk GJ ni saya tak tahu nak tengok news yang mana. Tapi kalau korang nak tengok, better follow yang USD punya lah. Okay, USD kita nampak macam, saya macam yakin sikit lah untuk USD. GJ ni saya geli-geli saya saja. So
Sebab saya suka kat JJ ni kan. Okay. So itu adalah trend dia. Possible tak dia nak turun sampai ke apa panggil ni, trend line ni? Ada juga possibility dia. Tapi saya rasa ambil kat sini lah sebab sini adalah kawasan resistant. Sini adalah kawasan resistant. Okay, so kita tunggulah. Kita target long lah untuk ni DJ ni. Ambil sikit je lah 200. Ni sepanjang minggu guys. Korang jangan ingat saya buat ni sehari je. Okay. Harap-harap dia tak keluar lah dia punya apa, shadow yang panjang kan. Okay. So kita menanti. So itu saja untuk hari ni. Sepanjang minggu ni kita akan monitor sama-sama lah. Okay. So kalau korang join, korang dapat lah tengok kenapa silap, kenapa dia SL. So nanti saya akan cerita lah benda-benda dia. Okay. So terima kasih kepada anda yang baru kepada anda yang menonton. Jangan lupa like page Virus TV. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Virus TV. Okay. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. What up?